Salam sejahtera saya ucapkan pada Dr. Mustika. Baiklah, nama saya Adik Bimbos, nombor metrik 62399. Pada hari bahagia ini, saya akan bentangkan proposal saya yang bertajuk pembungkusan produk sagu di Kampung Medong Dalat. Baiklah, untuk pengenalan, saya menjalankan kajian untuk mengenal pasti kaedah pembungkusan produk sagu di Kampung Medong. Berdasarkan kajian ini, mereka memerlukan pembungkusan yang menarik dan kreatif untuk menarik pelanggan di pasaran. Jadi pembungkusan ini mereka menggunakan pembungkusan manual. Permasalahan kajian saya ialah bertujuan untuk mengaji masalah yang wujud dalam pembungkusan produk sagu di Kampung Medong Dalat. Permasalahan ini wujud adalah produk sagu ini menggunakan pembungkusan manual yang menyebabkan sagu ini mudah rosak. Berdasarkan kajian saya, ramai di kalangan pengusaha sagu ini menggunakan plastik biasa untuk pembungkusan produk sagu ini. Tujuan kajian saya adalah untuk mengenal pasti permasalahan yang berlaku pada pembungkusan produk sagu di Kampung Medong Dalat, Sarawak, yang menyebabkan sagu ini tidak tahan lama dan kurang menarik minat pelanggan. Di sini jelas menunjukkan bahawa setiap pembungkusan ini kekurangan dari segi ketahanan pembungkusan dan desain yang ada di setiap produk sagu tersebut. Persoalan kajian saya adalah terdapat beberapa soalan yang berkaitan dengan kajian penyelidik. Soalan itu adalah, apakah jenis-jenis pembungkusan produk sagu di Kampung Medong Dalat? Yang kedua, apakah pembungkusan yang sesuai digunakan bagi produk sagu di Kampung Medong Dalat? Seterusnya, apakah pembungkusan yang sesuai untuk dipasarkan? Objektif kajian saya pula adalah mengenal pasti jenis-jenis pembungkusan produk sagu di Kampung Medong Dalat. Objektif kedua saya adalah mengkaji jenis pembungkusan yang sesuai digunakan di Kampung Medong Dalat, Sarawak. Objektif ketiga saya adalah menghasilkan pembungkusan yang sesuai di pasaran. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana keberkesan kaedah pembungkusan sagu di Kampung Medong Dalat. Kajian ini dilakukan adalah kerana untuk mengenal pasti kelemahan pada pembungkusan sagu dan jenis-jenis pembungkusan yang digunakan pakai oleh masyarakat di Kampung Medong Dalat. Untuk tinjauan literatur pula, saya akan menceritakan sedikit berkenaan dengan pengenalan sagu. Pokok sagu ini adalah sumber makanan uji bagi kaum pribumi di Sabah dan Sarawak, antaranya suku kaum Bisaya, Melanau, dan juga bagi penduduk di tanah rendah. Sagu ini dimasak dan dimakan dalam pelbagai bentuk, seperti digulung dan bentuk berbola. Sagu ini juga dihasilkan secara dagangan dalam bentuk mutiara kecil, bulatan kecil, bahagian dari melalui pemanasan. Cara proses sagu ini juga ialah menggunakan tepung lemantak, akan dicampur kepada kepala parut kering, ledak keladi, santan dan garam untuk menjadikan dia sagu. Adapun sagu ini juga digelek tadi diulang dan dimasukkan semula ke dalam takong. Takong itu adalah dalam bahasa Melanau dia akan dipanggil gaah. Gaah ni adalah tempat untuk membuatkan bentuk sagu tersebut bulat dengan sekata. Pada masa sama, proses pembakaran ini mengambil masa 5 jam untuk menjadikan sagu ini jadi rangup dan sedap untuk dimakan.
Berdasarkan saya punya kajian, masa yang diambil untuk proses sagu ini adalah terpulang kepada kuantiti yang ingin dibuat oleh pengusaha tersebut. Seterusnya, menentukan konsep. Konsep pengukusan ini telah wujud sejak manusia mula berniaga setelah zaman industri Eropah pada 1970-an. Pengukusan telah wujud menjadi satu bidang perdagangan yang penting menurut World's Government 1995. Pembungkusan dapat definisikan sebagai satu aktiviti mereka wujud untuk menghasilkan sesuatu bekas sesuatu produk. Ia juga merupakan satu proses atau operasi membalut pembungkusan atau masukkan produk ke dalam bentuk bekas. Fungsi utama pembungkusan makanan ini adalah mengurangkan tidak balas yang memberi kesan kepada kestabilan produk yang dibungkus. Secara amnya, gas yang bertidak balas yaitu uap, air uap, oksigen boleh menghadkan kestabilan makanan yang dibungkus di bawah keadaan penyimpanan pengedaran. Berdasarkan di sini, penduduk kampung ini menjalankan pembungkusan ini menggunakan manual. Jadi ketahanan untuk produk ini tidak tahan lama sebab pembungkusan ini kurang stabil untuk digunakan pakai. Terusnya, memberi teori yang ada untuk menyokong pembeli ubah. Menurut Gaelic 2009, penjerahan atau migration udara dari bahan bungkusan kepada makanan adalah faktor utama yang perlu diambil kira dalam pemilihan dan penggunaan produk pembungkusan plastik untuk pembungkusan makanan. Fungsi utama pembungkusan makanan adalah mengurangkan tidak balas yang memberi kesan kepada kestabilan produk yang dibungkus tersebut. Seterusnya, menghasilkan penyelidikan untuk menyokong hubungan antara pemboleh ubah. Menurut RQ 2016, peningkatan tahap pengetahuan usahawan dalam memperbaiki kualiti pembungkusan akan mengubah sikap dan kecenderungan usahawan untuk menghasilkan pembungkusan yang berkualiti. Penambahbaikan terhadap pembungkusan ini seperti imej produk, penggunaan warna, dan informasi pada pembungkusan bagi meningkatkan reputasi imej produk dan peniaga. Seterusnya, usahawan IKS yaitu industri kecil dan sederhana, terutamanya berskala mikro yang perlu dikaji dan dilihat dengan baik perinci dari aspek amalan semasa usahawanan di dalam inovasi pembungkusan produk makanan, contohnya seperti sagu. Reka bentuk penyelidikan. Menurut Taylor dan Bogdan 1948, data kolektif ini berbentuk deskripsi, merupakan kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Berdasarkan kajian, saya lebih memilih untuk melakukan temu duga untuk kajian ini. Menurut Patton juga 1990, data kolektif ini terhasil daripada 3 jenis data yang sebahagian berikut, yaitu yang pertama hasil pematian, yang kedua hasil pembicaraan, yang ketiga bahan bertulis. Kaedah ini lebih memudahkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan jelas daripada hasil temu ramah. Reka bentuk pensimpulan. Reka bentuk pensimpulan ini adalah proses untuk mengenal pasti kaedah untuk memilih responden bagi membuat pematian dan temu ramah kepada responden. Di sini saya memilih responden saya yang paling utama ialah ketua belanga. Ketua belanga adalah satu
yang mengurus untuk melakukan pemprosesan sagu di kawasan ini. Menurut Bahasa Haji 1913, beberapa perkara yang perlu diketahui dalam proses reka bentuk pensimpanan seperti populasi sasaran. Macam target saya ialah ketua balanga, kerangka penebalan, teknik penebalan, saiz, proses penebalan, pemilihan sampel yang diperlukan. Seterusnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Kajian ini dilakukan untuk mengumpul data, merangkumi pelbagai pengumpulan data, dan semua data dikumpul dari pelbagai sumber. Pendekatan kualitatif dalam pendidikan ini adalah, menurut Nana 2005, pendekatan kualitatif ini adalah kajian case adalah untuk menyelidik dan dilakukan terhadap sesuatu sistem, sama ada yang membentuk program maupun kejadian terikat pada tepat waktu ikatan yang tertentu. Pendekatan kualitatif ini juga diguna oleh penyidik untuk mengumpul data melalui temu bual dengan ketua belanga. Data analisis. Berdasarkan maklum balas responden terhadap tinjauan yang dilakukan mengenai pengalaman dalam proses pembungkusan dan pengetahuan pembungkusan memerlukan reka bentuk untuk menarik ramai pelanggan. Mengetahui produk tersebut dijelaskan melalui penumpuan kajian. Jakaan hasil, sumbangan pada teori dan ataupun badan pengetahuan. Reka bentuk baru pembungkusan menekankan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti peniaga kecil dan pelanggan. Di sini jelaskan menunjukkan bahwa setiap pembungkusan ini memainkan peranan penting untuk menarik minat setiap pelanggan yang ingin membeli. Pendidikan ini juga membantu industri peniaga tempatan ataupun perindustrian kecil-kecilan IKS dengan mencipta reka bentuk pembungkusan yang baru dapat membantu peniaga dengan lebih yakin dan tidak ada kerugian yang berlaku di dalam perniagaan ini. Pembungkusan ini juga banyak memberi ilmu kepada pengkaji dan warga tempatan tentang betapa pentingnya pembungkusan makanan ini kepada produk sagu mereka. Jika sekiranya tiada pembungkusan, sepastinya produk sagu ini lebih cepat rosak daripada yang lain. Sumbangan kepada masyarakat. Pada masa kini, reka bentuk pembungkusan ini dapat memberi ketahanan kepada makanan mereka. Jadi, mereka mencipta pembungkusan plastik biasa ini adalah untuk menjaga makanan itu dari cepat rosak untuk dalam pemasaran. Pembungkusan ini amat penting setiap pemasaran mempengaruhi pengandungan produk dan penggunaan elemen grafik. Contohnya seperti desain pembungkusan tersebut, data-data yang didapat dalam desain tersebut memainkan peranan penting untuk menarik minat pembeli. Oleh demikian, reka bentuk ini amat diperlukan kerana pembeli lebih tertarik dengan reka bentuk yang baru. Kesimpulan, hasil karya ini menunjukkan reka bentuk yang pernah digunakan pakai oleh Kampung Muda Orang Dalat sebab sedikit mengetahui masalah yang dihadapi. Keseluruhan, cadangan reka bentuk pembungkusan dapat menyelesaikan masalah asal yang dihadapi oleh pengusaha sagu di Kampung Muda Orang Dalat.